Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung perkongsian kita. Di mana pada sesi yang lalu kita dalam bab as-salawat ghair al-mafruḍah, sembahyang-sembahyang yang tidak diwajibkan, tapi digalakkanlah, yang disebut sebagai as-salawatul masnunah, sembahyang-sembahyang yang disunahkan, ataupun juga diistilahkan sebagai an-nawafil ataupun as-salawatun nafilah. Nafilah ni makna tambahan, sembahyang-sembahyang tambahan, ya. Dan last hari itu kita bincang tentang salatul khauf dan salatul al-istisqa, ya. Dan bukan. Last hari itu salatul gerhana, al-kusuf wal khusuf, ya. Dan malam ni kita nak masuk sembahyang yang last kot. Itulah salatul aidain, ya, ataupun salatul aidain, ya, aid. Dua-dua boleh baca al-aid ataupun al-aid. Tapi yang fasih al-afsah fil lughah ialah bi kasratil ain, dengan kita baca ain tu bagi bawah lah, al-aid. Dan itu yang didapati dalam kamus-kamus Arab lah, ya, al-aid. Sekejap, mana? Oh, tak ada. Okey. Patut sebelum gerhana hari tu dan semasa-masa lain, hari raya dulu, sebab hari raya dia panjang sikit, dia banyak. Tapi tak apa, ada beberapa perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Pertama sekali ialah makna al-Eid ataupun al-Eidain, ya. Maksud kepada perkataan Eid atau Eidain, ya. Eidain makna dua Eid. Satu Eid, kalau dua Eidan atau Eidain, ya. Tengoklah kedudukan dia dalam ayat tu lah. Macam muslimin, muslimun, macam muslimun, muslimin, ya, makna sama saja, orang-orang Islam, ya. Muslimun dia panggil marfu', ya. Muslimin dia panggil mansub atau majrur. Tengoklah kedudukan dia dalam ayat tu. Kadang-kadang disebut sebagai muslimun, ya, kadang muslimin, ya. Ja'al muslimun, telah datang orang-orang Islam. Muslimun lah, pasal itu orang yang melakukan, ya. Maka dia dibaca dengan marfu', ya, muslimun. Tapi kalau laki itu bil muslimin, tak boleh laki itu bil muslimun, ya. Aku berjumpa dengan orang-orang Islam, dia panggil majrur, ya. Maka dia adalah gantikan waw itu dengan ya. Ini tuan-tuan belajar bahasa Arab lah, ya. Baik, tak kisahlah, aidan boleh, aidain pun boleh. Cuma kalau muslimun, muslim itu ramai lah, plural lah, kan. Kalau dua orang, musliman, seorang muslim, muslim. Kalau dua, musliman atau muslimain. Kalau ramai, muslimun atau muslimin. Tengok dia duduk dalam ayat tu macam mana. Ada kala dia marfu', ada kala dia mansub atau majrur, ya. Baik, balik pada Aid tadi. Kalau Aidan atau Aidain merujuk pada dua hari raya lah. Aid, satu hari raya. Aidan atau Aidain, dua hari raya. Kalau ramai atau banyak, a'yad, ya. Aidun, aidani, a'yadun. Boleh follow lah? Jangan tak boleh follow, ya.
Ataupun Aidun, Aidaini, A'yad. Ya. Pasal tak jadi Aiduna macam Muslimuna. Lain. Ya. Orang ni biasa dia wow dengan ya lah kalau menunjukkan dia ni. Ramai kan? Ya. Tapi kalau benda, dia panggil jamak taksir. Kitabun, satu kitab. Kalau dua, kitaban. Kalau banyak, bukan kitabun. Dia jadi kutub. Dia jamak taksir dia panggil. Baik, tapi kalau dua, orang ke, benda ke, biasa dia tambah alif dengan nun atau ya dengan nun. Ya, Aidun, Aidani atau Aidaini, A'yad. Ya. Baik. Secara bahasa tuan-tuan, Aid daripada Aud. Ya, itu disebut dalam kamus-kamus Arab, hatta dalam buku-buku ensiklopedia yang terkini lah, macam ensiklopedia Fiqh Kuwait tu kan. Mausu'ah yang agak famous hari ni ialah Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Saya ingat 40 jilid kot. Antara buku fiqh yang paling besar lah dalam konteks hari ni. Ya. Ensiklopedia Fiqh Kuwait. Ensiklopedia Fiqh Kuwait. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ada banyak buku fiqh moden ni, biasa kalau diambil macam definisi perbandingan hukum dan seumpamanya, dia cedok daripada Mausu'ah atau ensiklopedia berkenaan. Saya tak tahulah. Dia tim dia agak besar tu. Kalau seorang dua buat tu, saya tak tahulah berapa lama masa dia ambil. Tapi buku Mausu'ah yang agak komprehensif lah hari ni. Baik. Boleh download je dekat internet kan. Saya pun download juga. Tapi saya download tak semua kot. Sebab banyak sangat. Ya, 40 volumes, 40 jilid. Mungkin lebih sedikit, kurang sedikit. Saya pun tak ingat berapa. Saya tak download semua sehari tu. Tapi tak kisahlah ya. Kebiasaannya bila mereka menghuraikan perkataan Aid, Al-Aidu lughatan mustaq minal Aud. Aid ni secara bahasa ialah pecahan daripada Aud. Asal-asal tak ada Aid ni. Yang adanya ialah Aud. Daripada perkataan ada ya'udu audan. Ya. Apa maksud ada ya'udu audan? Yang ditukar menjadi Aidun ialah ar-ruju' wal mu'awadah. Ya. Kembali dan pulang. Itulah maksud dia. Ya. Pasal apa begitu? Kerana hari raya ni dia sentiasa kembali. Yatakarrar fi kulli atau fi jami'i sinin wal a'wam. Dia sentiasa kembali setiap tahun. Dia datang aja kan. Datang every year. Ya. Yatakarrar ni maksudnya dia repeated every year. Ya. Itulah maksud Aid. Cara bahasa lah. Dan perkataan Aid tuan-tuan yang digunakan dalam syarak, dia tak ada beza dengan perkataan Aid yang digunakan dalam bahasa. Kebiasaannya perkataan ni dalam bahasa lain, dalam syarak lain. Bahasa ni apa yang dirujuk atau digunakan oleh orang Arab lah. Of course lah pakar-pakar bahasa tu sendiri. Ya. Tapi kalau nak lihat makna dari sudut agama, dari sudut syarak, atau juga disebut sebagai dari sudut istilah, dia mesti melihat kepada nanah agama. Kebiasaan begitulah. Daripada awal dulu kita belajar kan. Taharah dulu. Ya. Definisi tu biasa, ada bahasa, ada syarak. Ada bahasa, ada syarak. Ada bahasa, ada istilah. Sebab bahasa kebiasaan dia lain. Istilah dia lain. Pasal rujukan dia beza kan. Kalau bahasa, rujukan pada ahli bahasa lah. Atau orang bahasa tu. Tapi kalau syarak, dia mesti back to the Quran atau sunnah Rasulullah, hadis Nabi lah. Macam semayang. Semayang dulu bahasa apa? Ad-du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Ya. Adapun semayang dari sudut syarak, istilah ialah panjanglah sikit. Af'alun wa aqwalun muftatihatun bitakbir muhtatimatun bitaslim ma'asyurut. Ya. Perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan ada syarat-syaratnya, ada tata caranya. Lain tu kan. Ya. Tapi Aid dia sama saja. Bahasa pun sama, istilah pun sama. Lepas tu disebut dalam Mausu'ah itu, ensiklopedia itu, dia kata
La yakhruj ma'nahu al-istilahi an ma'nahu lughawi. Dia tak ada beza penggunaan dalam bahasa dan juga dalam istilah. Jadi hak kita guna dalam syarak ni exactly the same apa yang digunakan dalam bahasa. Ia merujuk kepada perayaan yang sentiasa datang dan bersilih ganti setiap tahun kepada kita lah, ya. Itu maksud dia dari sudut bahasa dan syarak juga sebenarnya, ya. Dan dalam Islam memang ada lah Aid ni. Sebab itu dia disebut sebagai Aidan, merujuk kepada dua hari raya lah, ya. Dan sepakat tuan-tuan para ulama, orang Islam ni hanya dua hari raya itu saja, tak ada hari raya yang lain. Hak betul-betul hari raya lah yang disebut sebagai Al-Aid, ya. Kerana dia jelas atau wartakan dalam syarak pun, dalam mausu'ah pun tu disebut la aida lil muslimin ghairuhuma, tidak ada hari raya bagi orang Islam melainkan kedua-duanya, ya. Hari raya dua ni je, ya. Dalam Quran hari puasa saya tak tahulah, ya. Tapi takbir tu adalah kan dalam surah Al-Baqarah tu, ya. Macam mana ayat tu Syekh? Makan seku dulu ingat aku. Hujung-hujung 4 puasa tu. Takbir ada sebut, tapi ia merujuk pada hari raya juga secara indirect. Ya, nak buka ya. Oh, ya mausu'ah tadi kan. Mausu'ah Kuwaitiyah, nak tengok berapa jilid dia semua. Saya rasa saya download semua kat hari tu. Saya download dulu tak habis. Lepas tu saya download lagi bagi complete lah. 45 jilid. Oh Allah, banyak. 45 volumes. 45 jilid tuan. Tu saya kata antara buku fiqh hari ni yang paling menyeluruh lah. Satu-satu jilid 500 muka surat, ya. Saya ada rujuk saya sekala, ya. Tak ada baca one by one, ya. Tapi saya lihat buku-buku fiqh yang moden ni banyak rujuk daripada buku itu, ya. Lain daripada mausu'ah ni, mana lagi yang famous? Yang saya nampak macam nombor 2 lah. Mausu'ah Zuhaili, ya. Ya, mausu'ah fiqhiyah Zuhaili. Dulu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fiqh Islam dan dalil-dalilnya. After that dia convert jadi mausu'ah, ya. Banyak juga mausu'ah dia, tak tahu berapa. Itu yang Zuhaili tu ada terjemahan Indonesia, ya. Tuan-tuan boleh download ya. Tak tahu berapa jilid. Banyak juga tu, puluh-puluh juga tu. Tapi tak sebanyak ni lah. Saya ingat 20 lebih kot. Saya pun ada download juga. Nanti ya, mausu'ah Zuhaili, tengok berapa jilid. Tahu Zuhaili kan? Wabah Zuhaili tahu kan? Wabah Zuhaili dia ulama Syafi'i juga sebenarnya. Tapi Syafi'i yang open lah, macam Qardawi, ya. Dia pun karang banyak buku-buku fiqh mazhab Syafi'i. Cuma dia ada karang juga buku fiqh yang meluas, ya, macam mausu'ah dan fiqh Islami wa Adillatuh. Zuhaili sentuh isi tak batal. Dia macam Qardawi. Dia sebutlah pendapat-pendapat ulama, dia kata pendapat yang kuat ialah begitu begini, menunjukkan pada pilihan beliau lah. Ya, anak nak tengok dia berapa jilid Zuhaili ni. Mausu'ah dia Al-Fiqhu Zuhaili, anak Sif Al-Fiqhu Zuhaili. Oh, 14 jilid je. 14 jilid pun dah kira banyak tuan. 14 jilid. Separuh lah daripada tak sampai separuh daripada ni. Mana tadi nak cakap apa tadi? Oh, nak tengok yang tu, sabar tu. Sekejap. Dalam Quran hari raya puasa directly tak ada. 185 Al-Baqarah. Tapi indirectly adalah bila Allah Ta'ala sebut penghujung puasa tu kena takbir.
Ya. Itu merujuk pada hari raya lah. Kerana raya puasa kita tak boleh takbir melainkan pada hari raya tu. Bermula pada malam tu lah. Sampai semayang hari raya esok hari. Ya. Penutup kepada Ramadan. 187 ayat dia, tak silap saya. Sekejap nak tengok ayat dia macam mana. Ni nak tengok balik ayat ni, nak puasa dah ni. Nak bagi tazkirah puasa pula. Ni dia. Allah Ta'ala kata ayat 185, sorry. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ni indirect merujuk pada raya-raya lah. Di mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak yang mudah bagi kamu, tak nak yang susah bagi kamu, dan Allah Ta'ala mahu kamu menyempurnakan bilangannya, yakni bilangan hari puasa, dan kamu bertakbir kepada Allah. Kamu menyempurnakan bilangan puasa dan kamu bertakbir kepada Allah. Indirectly merujuk pada hari raya lah. Pasal after kita puasa Ramadan, kita hari raya. Dan start daripada itu pun kita bertakbir. Malam hari raya kita takbir kan. Dan saya tak tahulah jika ada ayat directly yang merujuk kepada hari raya puasa. Setahu saya tak ada. Ini satu-satunya ayat ataupun ayat yang menyebut tentang hari itu. Adapun hari raya haji ada. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Fashalli li rabbika wanhar tu merujuk pada hari raya lah. Semayang hari raya Aidil Adha dan sembelih merujuk pada korban. Ya, dia memang merujuk kepada hari raya. Tapi kedua-duanya memang sorehlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antaranya hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik. Masa Nabi datang tu ke Madinah, memang mereka ada 2 hari orang-orang Ansar merayakan hari raya mereka. Kata Anas, qadiman Nabi al-Madinah wa hum yal'abuna fi yawmain lahum faqala an-nabi ma hadzal yawman faqalu yawman nal'ab bihima aw fihima fil jahiliyah. Faqala Nabi innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Aidul Fitri wa Aidul Adha atau kama qala. Bismillah. Kesanlah Nabi mari Madinah kan. Ada 2 hari orang Ansar ni dia berhari raya lah. Maka Nabi tanya, 2 hari ni hari apa ni? Dia berkata hari ni hari raya kami bermain-main padanya. Jadi Nabi pun berkata Allah Ta'ala telah menggantikan akan kamu dengan 2 hari ini dengan 2 hari yang lebih baik daripadanya. Itulah hari raya puasa dan hari raya haji Aidil Fitri wa Aidil Adha. Ya. Itu antara hadis yang banyak guna pakai lah. Yang nak merujuk pada hari haji dan hari puasa disebut secara serentak dan merujuk pada 2 hari itu lah. Oh, batuk makan sekup. Minum dulu. Sini ya boleh makan gini. Pak lain tak ada. Dan hari raya ni tuan-tuan, dia disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Selaras dengan puasa Ramadan tu sendiri. Ya. Dua-dua lah hari raya puasa, hari haji. Ya, dua-dua lah hari raya puasa, hari haji memang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Dan ulama sepakat lah 2 hari raya. Dia hari raya ni dia tak ada khilaf. Memang kita sepakat lah hari raya kita 2 ni je. Dan kita tak boleh buat hari raya yang lain selain daripada kedua-duanya. Kalau betul-betul hari raya lah. Apa kita buat hari raya puasa? Pakai baju baru. Nabi pun pakai baju baru. Ya. Kerana Nabi yalbas yaumal Aid bur hibar. Kata Anas bin Malik, Nabi sallam hari raya dia pakai kain color merah. Yang comel lah. Ya. Dan katanya kami bila hari raya disuruh kami memakai amarna Rasulullah an natanazzaf wa natatayyab bi ajwad ma indana yaumal Aid. Tu di mana tu?
Kata Anas bin Malik, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk membersih-bersihkan, mewangi-wangikan dengan apa yang terbaik yang kami ada pada hari raya. Ya, mana kena hok the best lah, pakaian the best, wangian the best, tatayyub, mana memperelokkan penampilan kita the best, ya. Kemudian hari raya juga digalakkan tausiah alal ahli, bagi makan, ya. Jadi yang kita jamu-jamu hari raya tu ada asasnya. Memang hari raya ni kita digalakkan bagi orang makan, anak beranak kita, orang lain, jemput jiran tetangga, ya. Dan digalakkan juga yustahabu az-ziyarah bainal aqarib wal jiran wal muslimina umuman. Itu yang disebut dalam buku standard mazhab Syafi'i Zuhaili lah. Digalakkan juga kita ziarah-ziarah, ya. Pasal itu kelaziman hari raya lah, ya. Sebab itu sahabat Rasulullah SAW bila hari raya mereka ucap tahniah antara satu dengan yang lain. Umpama diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair, bila hari raya saja dia kata taqabbalallahu minkum wa minna, itu tahniah pada hari raya, ya. Mana mereka berjumpa lah antara satu dengan yang lain, dan mereka berjumpa dia berkata begitu, taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Dan Imam Musyiti rahimahullah dah ada rumansuk antara meriwayatkan hadis tu dia tak banyak ada dalam kitab sunan yang ada, ataupun tak adalah dalam kitab sunan, tapi adalah dalam kitab-kitab hadis yang lain macam Suyuti, dan setahu saya sanad dia tak ada masalah tu, dan memang dinukilkan dalam buku-buku fiqh, ya. Orang kita raya tak baca yang tu, dia baca tu lepas doa dia baca yang tu, betul tak? Dulu tak ada baca macam tu, mana ada. Anak datang Selangor dah 26 tahun dah, dulu tak ada. Saya ingat baru this few years je, betul tak? Lepas semayang atau doa, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim, bukan begitulah kan. Kelantan langsung tak ada. Selangor pun baru-baru je ada, dulu tak ada. Ada dulu? Tak ada. Duduk semayang masjid apa gitu ini tak ada. Anda ingat baru beberapa tahun ni lah, this few years, mungkin less than 10 years, 6-7 tahun gitu. Dulu mana ada. Tapi setahun dua ni dia ada hak mula-mula pula, belum doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tambah tu pula belum doa. Pening. Dulu ujung tak ada, awal tak ada. Lepas tu ada ujung. Kan? Yang disyaratkan amin saja. Amin. Imam Syafi'i kata kalau nak kata amin rabbal alamin. Tapi amin cukup dah, amin kan. Amin je lah. Ni amin tak kata. Cuba hati, dia pun tak kata amin. Baik imam yang baca doa, baik makmum. Imam dia sapu tak muka aja, taqabbalallahu minkum, sama-sama dengan makmum. Ataupun imam kata taqabbalallahu minkum, makmum kata taqabbal ya karim. Amin anak duduk dengar tak ada. Ya. Anak jadi imam doa juga kan. Tapi anak amin je. Tahulah. Esok ada apa lagi anak pun tak tahu. Baik, jadi ucapan taqabbalallah minna wa minkum tu masa hari raya, tahniah sama mereka. That means depa berjumpalah antara satu dengan yang lain, berziarah dan seumpamanya. Dan itu tabiat hari raya yang ada, tak ada masalah sama sekali, ya. Jadi hari raya ni dia tak ada isu sebenarnya. Dia jadi isu ni dipanggil ijtima'at, ihtifalat, al-munasabat. Tu ada isu sikit lah. Perhimpunan-perhimpunan tertentu, sambutan-sambutan tertentu, atau munasabat-munasabat tertentu. Munasabat ni ialah kita buat majlis sempena sesuatu perkara yang penting. Itu dia ada isu sikit lah. Ada ulama dia very strict, anda tak sebut nama lah, tapi kalau kita banyak baca, lihat fatwa-fatwa ulama-ulama utama yang moden kan, ada very strict. Apa-apa perhimpunan, sambutan, kerakyatan tak boleh, ya. Kalau yang bukan bersifat agama, banyak orang tak boleh, ya. Pasal sama ada benda tu musyabahatul kufar, sama dengan orang kafir, atau memang dia diasahkan oleh orang bukan Islam. Kan? 1 Januari ya tak boleh. Mana boleh buat sambutan, nak buat makan ke apa, nak buat, tak boleh. 1 Januari ataupun tahun baru ni from the west.
Tak boleh, hot straight lah kan, ada cerita hot straight. Ana bukan begitu, tapi nak cerita pergi bagi pendedahan kan. Ya. Mereka tak boleh, mereka daripada penjajah tu dia kata. Ya. Apa lagi? Hari ibu tak boleh, hari bapak lagi tak boleh. Ya. Qardawi dalam fatwa muasirah dia, orang tanya tentang hari ibu. Dia kata nak kata haram pun tak boleh juga. Tapi nak galakkan pun tak boleh juga. Dia kata kerana dari sudut hari ibu ni, dia kata bila-bila masa kita boleh raikan. Tak tertentu kepada hari yang berkenaan. Bila 5 Mei kan? 5 Mei kan? Betul tak? 1 Mei hari buruh, 5 Mei hari ibu, tak silap, 5 ke 6 Mei macam tu lah. Jadi dia kata nak kata haram mesti ada nas yang solid lah. Tapi nak kata digalakkan pun dia kata macam tak boleh juga, pasal ibu ni anytime kita boleh raikan. Tak perlu kita terikat kepada hari-hari yang memang tidak berasal daripada Islam lah. Maknanya dia tak kata haram, dia pun tak kata bagus, tengah-tengah kira bagus lah tu kan. Dan saya ingat itu pendapat yang paling bersederhana lah, dan dikiaskan di atas hari-hari kebesaran atau hari-hari sambutan yang lain lah. Ya, kita nak kata haram bedopt exactly pun payah juga kan. Mungkin boleh ambil untuk pendirian diri sendiri, tapi kita nak apply untuk orang lain tak boleh lah. Hatta anak yang mengajar ni pun ada benda kita tak boleh nak straight sangat. Okey, jadi dia kata apa-apa perhimpunan, istimaat, ihtifalat, sambutan, munasabat, buat majlis besar-besar sempena sesuatu itu, dia kata tak boleh. Kalau yang bukan bersifat agama macam watani, kebangsaan, macam siasi, ada unsur-unsur politik, kenegaraan, dia kata musyabahatul kufar. Mana macam ke arah banyak yang tak boleh lah. Yang agama lagi tak boleh, pasal agama ni mesti ada nas. Nak buat satu-satu benda seumpama ini, ya tak? Maulud Nabi tak boleh. Kalau hak tu pun tak boleh, hak ni lagi tak boleh. Isra' Mi'raj tak boleh. Nuzul Quran tak boleh. Kerana li'anna ayamun la tu'azzimuhu syariah. Dia adalah hari yang tidak diangkat atau dibesarkan oleh agama. Tak ada apa-apa istimewa pada hari itu. Dia agak very straight lah. Ada baca ada. Yang kedua nak tengok dia longgar sikit. Ya. Longgar ni maksud dia apa-apa sambutan, kerajaan, perhimpunan, dia adat. Adat ni al-aslu fiha al-ibahah. Malam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal dia adalah harus, melainkan jika ada dalil yang melarang. Maka kalau tidak ada munkarat, tak ada benda-benda munkar, tak ada maasi, benda-benda maksiat, tak ada lagu-lagu, ma'azif dan semua, tak ada ikhtilat lelaki perempuan, dia kata boleh. Ya. Melainkan hari-hari tertentu yang dia tak benar juga, macam Maulud Nabi ke Isra' Mi'raj. Ini fatwa Saudi lah. Saudi dia strict, tapi tak adalah strict. Mana ada strict lagi. Jadi kalau yang bersifat agama ni, dia nak kena strict sikit ataupun dia jaga sikit lah. Okey, kita nak buat sambutan ataupun majlis besar-besaran, walimatul urus atau munasabatul urus, kata boleh. Perkahwinan, kata boleh, pasal ada nas. Nabi suruh aulimu walau bisyad, ataupun aulim walau bisyad. Kan Nabi suruh buat makan walau nasi ekor kambing. Jadi betul-betul yang ada nas tu boleh lah. Tapi kalau tak ada nas, macam mulut Nabi, dia anti sikit, dia tak boleh. Yang nombor dua lah, ada kelonggaran atau keterbukaan, tapi ada few things dia agak ketat juga. Ya. Yang ketiga ni, saya tengok paling ringan lah. Ya. Mesir, fatwa Mesir. Dan itu sebenarnya pendirian Qardawi juga. Qardawi ni dia apa-apa perhimpunan, sambutan, kerakyatan, apa-apalah, keramaian, ya, tak adalah sampai tahap hari raya. Dan dia bukan hari raya pun, bukan perayaan lah. Agama ke, kebangsaan ke, apa-apalah ya. Peribadi ke, masyarakat ke, tak ada benda munkar, tak ada benda maksiat. Dia sekadar zikrayat. Zikrayat ni makna memperingati, ya.
Dan dia kata hari-hari kebesaran Islam ni sekadar untuk kita nak baca sirah, tak ada masalah sekali. Isra Mi'raj, Maulud Nabi. Kalau di Tanah Arab dibuat zikraya untuk Ghazwatul Badar. Tak tahu bila perang Badar tu dia ada selagi mana tak ada unsur-unsur ta'abudi lah. Mana kalau kita nak buat ceramah bagi sirah apa gitu. Tapi kalau kita buat Qiyamul Lail ke, buat benda-benda yang very strictly nampak macam agama atau ibadah begitu, nanti orang akan ingat, oh malam ni sunat Qiyamul Lail ni, masalah juga kan. Tapi sekadar nak berhimpun, nak buat sambutan-sambutan begitu, hari-hari kebesaran lah dia panggil, tidak ada masalah. Kebesaran tu dia bukan hari yang ada fadilat apa-apa. Dia cuma merujuk pada hari-hari penting lah dalam sejarah Islam. Kadar tu je. Ya. Dia bila dah campur aduk dengan ibadat tu jadi masalah tu. Ya. Saya ingat lain-lain hal mungkin dia tak ada isu sangat. Tapi macam Maulud Nabi ni dia ada yang ketat-ketat tu lah. Dia kata tasyabuh dengan kufar. Nasara ada hari Natal kan. Hari lahir Isa, kita ada hari lahir Nabi. Macam ada persamaan dah di situ. Cerita dia gitulah. Ya. Tapi hari-hari seumpama ini dia bukan hari kebesaran. Ada ulama tu dia agak strict. Hari kebesaran tak ada. Tidak ada hari kebesaran melainkan hari yang dibesarkan oleh Islam. Dan dia kata hari yang dibesarkan oleh Islam dua je, raya haji, raya puasa. Nampak very strict kan. Ya. Itulah cerita dia. Ya. Bismillah. Okey. Cerita dia ada dua raya ni ada. Dan yang paling penting ialah yang ada hubung kait dengan kita punya tajuk ni ialah sembahyang dua hari raya yang disebut sebagai Salatul Idain ataupun Salatul Aidain. Dalam mana-mana buku fiqh sembahyang tu ada lah. Cuma ulama tak sepakat tentang hukumnya. Walaupun mereka sepakat Salatul Aidain masyru'ah. Ini semua fuqaha kata begitu. Hatta Al-Imam Ibn Muzir dalam buku Ijma' beliau, Ibn Hazm Al-Andalusi juga dalam buku Ijma' beliau namanya Maratibul Ijma'. Ya. Hatta ulama yang agak terkemudian seperti siapa nama tu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i pun ada juga rujuk buku Ijma' beliau ya. Tapi nak banding dengan Ibn Muzir lagi top lah dengan Ibn Hazm. Dia ada buku Ijma' juga, nama dia Rahmatul Ummah. Ya. Buku Al-Bayan, buku fiqh penting mazhab Syafi'i itu yang ditahqiq oleh Qasim An-Nuri, dia banyak rujuk Rahmatul Ummah. Ya. Dia pun sama juga macam bahawa ulama sepakat bahawa Salatul Idain masyru'ah. Sembahyang raya ni adalah disyariatkan. Adalah cerita dia. Cuma ulama tak sepakat hukumnya. Syariat memang ada lah ya. Tapi hukum ulama tak sepakat. Sebagian kata ia adalah sunnah muakkadah. Ya. It's only a preferable prayer ataupun the most preferable prayer. Ini hak standard mazhab Syafi'i lah. Ya. Pasal apa standard mazhab Syafi'i? Sebab majoriti ulama Syafi'i memilih yang itu. Ya. Hak betul-betul wajib aka fardu hanya sembahyang 5 waktu saja. Ada hadis dulu saya dah pernah baca lah, hadis Talha bin Ubaidillah, Sahih Bukhari Muslim, hadis Abi Hurairah. Di mana ada orang datang jumpa Nabi, dia tanya pasal sembahyang. Ja'a Arabi ila Nabi fasa'alahu 'anil Islam. Faqala Nabi khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Hal 'alayya ghairuha illa an tatawwa. Dia tanya Nabi pasal sembahyang. Pasal Islam. Nabi kata sembahyang 5 waktu, sehari semalam. Dia kata ada lagi dak hak lain? Hak wajib lah. Nabi kata la, melainkan jika kamu volunteer illa an tatawwa. Mana clear lah hak wajib atau fardu 5 ni aja. Ya. Abu Hurairah pun riwayat Bukhari Muslim pun sama. Ada orang datang dia tanya Nabi, Nabi kata sembahyang 5 waktu. Ya. Ada hadis daripada Buraidah dan Sahih tak ada Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abi Daud sama juga. Nabi kata khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadih. 5 sembahyang yang telah ditulis ke atas hamba-hambanya. Hadis ni pun banyak dinukilkan. Ada buku fiqh lama-lama. Buku fiqh baru pun banyak. Hatta dalam Mu'tamad Zuhaili pun hadis ni ada saya nampak. Allah Ta'ala kata, Nabi kata 5 waktu sembahyang yang ditulis ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala.
Ditulis ni mana hak wajib lah, hak fardu lah. Faman ja'a bihinna, siapa-siapa yang melakukannya, walam yudayyi' huquqahunna, yang tidak mengabaikan hak-haknya, mana hak rukun dia buat fardu dia sembahyang betul-betul lah. Maka Nabi kata kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahu al-jannah. Dia dengan Allah ada perjanjian yang mana dia akan masuk syurga. Tapi kalau dia tak ada buat yang itu, fa illam yaji bihinna wa day'a huquqahunna, kalau dia tak buat betul-betul, dia tinggalkan atau seumpamanya, maka Nabi kata laisa lahu indallahi ahdun, dia tak ada perjanjian dengan Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh mengazabnya. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh mengampunkannya. Saya ingat hadis ni antara yang paling kuat lah, the strongest evidence, bahawa orang ni walaupun dia tinggal sembahyang, dia bukan kafir. Kan ada ulama kata sembahyang ni kalau tinggal kafir kan. Betul tak? Itu yang standard mazhab Hambali sebenarnya. Sebab tu orang tinggal sembahyang, dia dibunuh sebagai kafir. Dia tak dimandikan, tak disolatkan, dan tak ditanam di kuburan orang Islam. Qutila kafiran. Dia dibunuh sebagai orang kafir lah. Kalau mazhab Syafi'i, qutila musliman. Hudud juga, bunuh juga, tapi dia sebagai orang Islam lah. Masih dimandikan, dikapangkan, disolatkan, dia ditanam di kuburan orang Islam. Ada hujah masing-masing lah. Ni awal-awal peringkat semayang saya dah hurai dulu kan. Tapi kalau hadis ni jelas lah. Di samping hak lain-lain lah. Sebab tu majoriti kata tak kafir. Tak kafir. Bukan Syafi'i sajalah, majoriti. As long as dia tidak menafikan kewujubannya. Kalau dia menafikan kewujubannya, kefarduannya, of course lah dia kafir, sepakat para ulama. Oh, semayang tak wajib, kafir lah. Tapi kalau dia masih mengakui ia wajib, cuma dia tak buat kan. Ini Nabi kata insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau dia nak, Allah Ta'ala boleh. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kalau Allah Ta'ala boleh maafkan. Baik. Jadi macam tak wajib hak lain tu. Tapi sebahagian kata jadi sebahagian kata sunnah kan. Itu standard mazhab Syafi'i lah. Kalau kita tengok buku mazhab Syafi'i, dia kata sunnah. Dia tak banyak beza lah dengan sembahyang lain. Kalau kita dah bincang dulu tahiyatul masjid, ada ulama kata tahiyatul masjid wajib. Tapi mazhab Syafi'i dia sunnah aja. Pasal betul-betul hak fardu wajib ni 5 waktu saja yang dia pegang, based on beberapa hadis yang ni lah. Sebagian ulama dia kata fardu kifayah. Dan mazhab Syafi'i ada juga ulama kata fardu kifayah. Al-Imam Abu Sa'id Al-Istakhri, dia kata fardu kifayah. Dia kata bukan sunnah. Pasal wazaba alaiha Rasulullah, Nabi ni tak pernah tinggal. Wa wazaba alaihi sahabah, sahabat pun tak pernah tinggal. Wahwa min syiaril Islam, dia pun syiar Islam. Sembayang ni syiar Islam. Fa in taraku jami'an qutilu, kalau mereka semua tak buat, imam mesti memerangi mereka bagi mereka buat. Jadi kata ini adalah perihal kepada perkara yang wajib lah. Sementara mereka berpegang pada ada satu kata-kata Imam Syafi'i, saya tak tahu kitab mana, tapi dalam buku fiqh Syafi'i ada dinukilkan dalam Majmu' Nawawi dalam tu, di mana Imam Syafi'i kata ma wajaba alaihi al-jum'ah wajaba alaihi al-aidan. Siapa-siapa yang wajib ke atasnya Jumaat, wajib ke atasnya 2 hari raya. Jadi zahir tu macam wajib lah kan. Dan Imam Syafi'i kata siapa-siapa yang wajib Jumaat, wajib ke atasnya hari raya. Jadi wajib-wajib di sini dia kata fardu kifayah lah. Ada yang kata begitu. Tapi ada segelintir dia kata fardu ain. Saya tak pastilah ulama dulu-dulu. Sebab kalau ikut standard Az-Zuhaili, dia kata ijma' ulama sembahyang raya dia bukan fardu ain. Dia khilaf antara fardu kifayah dengan sunnah saja. Ijma' ni maksudnya tak ada khilaf lah isu ni. Tapi dalam konteks baru-baru ni, macam Asy-Syaukani, dia kata fardu ain. Pasal apa fardu ain? Di atas asas-asasnya tadilah. Dan yang paling kuat katanya, Nabi SAW memerintahkan wanita ni semua keluar. Hatta yang haid pun keluar.
Hadza min sya'nil wajibat. Ini benda wajib. Kalau benda tak wajib, buat apa nak suruh orang haid keluar? Dia tak. Cuma orang haid duduk di belakang. Yukabbirna bi takbiril muslimin, yad'una bi da'watil muslimin. Mereka bertakbir sebagaimana bertakbir orang Islam, mereka doa sebagaimana doa orang Islam. Cuma dia apa duduk belakang lah. Hadis Mu'atiyah tu, Sahih Bukhari tu. Atau Muslim dia duduk belakang. Ya. Wa ya'tazilna al-huyat al-musalla. Ya. Wa ta'tazil al-huyat al-musalla. Jadi hak haid tu duduk belakang. Nabi suruh keluar belakang. Ada orang mengadu kat Nabi, kata Mu'atiyah, ya Rasulullah, imra'atun laisa laha jilbab. Ada perempuan ni dia tak ada kain semayang, jilbab, kain semayang yang layak untuk dia keluar rumah lah. Ya. Nabi kata litulbisuha sahibatuha min jilbabiha. Orang lain yang ada baju mesti pakaikan dia. Ya. Member tak ada baju nak tubik, orang lain yang ada baju ni mesti pakaikan dia. Sampai tahap macam tu lah. Jadi dia kata hadza min sya'nil wajibat. Jadi benda ni wajib. Jadi dia kata fardu ain lah. Ya. Kata dia lah kan. Ada kulihat. Dia masih dah kotak lah. Ya. Tu dia seluruh hukum lah. Ya. Kemudian adalah beberapa perkara yang lain. Berapa minit Syekh? Isyak lah Syekh, nak berhenti 40 minit lah. Ya. Daripada hukum ulama bahas waktu dia, saya ingat waktu dia sepakat lah. Dia bermula daripada tulu'ul fajri sampai kepada zawal. Ya. Naik matahari sampai kepada zawal. Naik matahari tu bila matahari naik habis lah. Naik habis tu dah boleh semayang. Cuma waktu tu waktu yang makruh. Sebab tu yang afdal ialah bila dia dah masuk waktu duha. Naik matahari qadar rumuh, qadar satu anak panah. Waktu duha tu lah, itu the best. Tapi kalau nak semayang lebih awal, dalam waktu yang makruh itu dibolehkan. As long as matahari dah keluar sepenuhnya. Idza tamma tulu'uha. Itu yang disebut dalam buku-buku fiqh lah. Ada hadis dia juga, hadis Al-Barra' tu. Pasal kata beliau, awwalu ma nabda fi yaumina an nusalli. Awal-awal benda yang kami buat pada hari kami ialah kami semayang. Nabda fi yaumina merujuk pada tulu'us syams, bila naik matahari. Sebab tu naik matahari dah boleh semayang sebenarnya. Ya. Cuma sebaik-baiknya waktu keluar waktu makruh tu lah. Dan saya lihat standard mazhab Syafi'i pun ambil yang tu juga. Ya. Dan itu yang kita amalkan. Betul tak? Sementara nak tunggu orang. Cuma jangan dilewatkan sangat lah. Walaupun hari raya puasa ni dia digalakkan lewat sikit. Berbeza dengan hari raya haji, digalakkan awal. Hari raya puasa ni digalakkan kita lewat sikit sebab nak bagi orang sempat bayar zakat fitrah tu. Ya tak? Adapun hari raya haji kena cepat sikit. Sebab nak sembelih lepas tu. Ya. Jadi logik lah. Dan memang itu yang disunahkan sebenarnya. Tak ada hadisnya. Ya. Saya ingat waktu dia tak ada isu. Kemudian tata cara semayang lah. Yang mana tuan-tuan dah buat, nanti saya share lain kali lah. Waktu semayang tu pun semua dah tahu ni. Cuma adalah yang benda-benda yang nak bagi tahu. Ada soalan tak? Tanya sikit. Ngajar je tak sedap, je tak jawab soalan. Kena ada isu panah kan, nak tahu kan. Sujud kaki tu yang tanya sujud kaki tu pula. Saya hidup ni gege pasal sujud kaki ataupun cium kaki tu. Sujud taklah, cium kaki tu guru. Jangan tanya, nanti anak jawab jadi Wahabi pula. Ada tanya apa tak? Ya. Tanya soalan lain pun tak apa, tak perlu hari raya sangat. Anak pun study tak habis hari ni. Tak ulang kaji sangat. Baca basic-basic ni. Apa? Mandi kenapa? Okey. Mana hukum mandi? Okey, dia sebenarnya nanti lepas tata cara semayang, kaifiat salatil aidain, dia ada satu bab khas, dia panggil adabul aidain ataupun sunanul aidain. Adab dua raya ataupun sunat dua raya. Ada banyak orang tuan. Yang paling sahih ada belah-belah lah. Tapi kalau campur yang sahih yang dhaif, saya ingat 20 lebih kot. Nanti saya share lah sebahagian daripadanya.
Salah satu ialah sunat mandi lah. Sunniyatul ghusli, sunat mandi. Kerana memang ada hadis di mana sahabat Rasulullah SAW dia mandi sebelum dia pergi sembahyang hari raya. Macam Ibnu Umar dan sebagian sahabat yang lain yang diriwayatkan secara sahih dalam buku-buku sunnah. Tapi hadis yang marfu' Nabi mandi, setahu saya Allah Ta'ala alam lah, rasa tak ada rasanya, tapi sahabat mandi. Dan dikiaskan di atas Jumaat memang ada nas kita digalakkan mandi. Jadi dikiaskan juga hari raya di atas Jumaat, pasal kita nak berhimpun kan, ya? Sebab itu melihat kepada asar yang ada, walaupun tak ada yang marfu', kalau ada pun tak sahih, tak silap saya, nanti saya semak balik. Dan qiyas yang ada memang sesuai lah kesunahan itu. Dan memang ada dalam buku-buku fiqh di muktamad kan, dalam mana-mana mazhab digalakkan kita mandi, ya. Semakin dekat kepada hari raya lagi bagus kita mandi lah. Tapi kalau kita mandi awal, pukul 3 pagi mandi dah, ya. Imam Syafi'i fatwa dia yang baru tak jadi sunnah, fatwa dia yang lama jadi sunnah. Al-ghuslu qabla al-fajri, ya. Fatwa baru dia kata sunnah kot, terbalik, anak pun tak ingat. Fatwa lama dia kata tak sunnah kot, fatwa baru dia kata sunnah. Ataupun fatwa lama dia kata tak sunnah, fatwa baru dia kata sunnah, macam itulah. Tapi dia ada dua fatwa apa ni. Ala kulli hal, sebaik-baiknya kita dekat nak pergi semayang tu kita mandi. Kalau kita mandi lebih awal, mudah-mudahan terhasil juga sunnah, as long as kita niat memang untuk air raya, ya. Dan memang dalam hal ni ulama khilaf pun waktu mandi tu dia macam Jumaat juga, Jumaat kan. Sebaik-baiknya kita mandi dekat nak pergi Jumaat lah. Tapi kalau kita mandi awal, before fajar, lepas fajar tak ada isu sangat. Sebelum fajar, ulama khilaf juga. Hatta Imam Syafi'i ada dua fatwa. Tapi mandi tu ada, memang disunahkan. Ya, karena Ibnu Umar yaktasil qabla an yaghdu ila al-musalla yaumul fitri. Itu antara teks dia. Nafi' kata tak silap dalam Sahih Bukhari kot. Ibnu Umar bila dia nak pergi ke musalla tempat semaya pada hari raya puasa memang dia mandi. Ya. Dan Ali bin Abi Talib pun dalam Musannaf tak silap saya, bila ditanya tentang mandi, su'ila anil ghusli, ditanya tentang mandi, maka dia pun kata mandi-mandi ada, dia sebut 4 mandi lah, ya. Tak silap saya, Yaumul Arafah, Yaumul Fitri, Yaumul Adha, hari Arafah, hari raya puasa, hari haji, pada ada satu hari raya lagi, satu mandi lagi, saya tak ingat mana. Memang ada lah mandi tu, memang ada lah, disunahkan lah cerita dia. Tak nak mandi tak apa, tak berdosa pasal tak wajib. Dan kita badan dah sedap dah ni, bau harum dah ni, tak payah mandi lah, tak apa, boleh aja. Ataupun memang kita tak ada kesempatan nak mandi, ya tak? Kita keluar awal pagi, kita mandi awal, kita niat untuk beraya lah, walaupun kita keluar awal, mana tahu 2-3 pagi dah keluar kan. Dah balik kampung malam raya, awal sangat tak boleh kot. Mandi maghrib nak niat raya esok tak boleh lah. Dia qabla al-fajri, sebelum fajar, mungkin pukul 3 pagi, 4 pagi, 2 pagi macam tu. Tapi kalau maghrib mandi tak jadi, hatta lepas isyak pun jauh sangat tu, tak tahulah kan. Tapi yang ulama bahas sebelum fajar dengan selepas fajar, ya. Boleh ada soalan lagi? Tak ya, cukup tu. Nak tanya lagi? 5 minit lagi. 5 minit kan nak berhenti, pukul 9 berhenti, sedia dah 40 minit. Bismillah. Okey. Takbir, lafaz takbir ke? Takbir ni dia ada dua skop lah yang dibincang para ulama. Pertama ialah waktu nak takbir. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun ada 4 waktu takbir sebenarnya. Untuk hari haji 4 waktu, hari puasa 1 waktu je tak silap saya. Maghrib, malam raya sampai takbiratul ihram imam. Itu yang standard mazhab Syafi'i. Malam raya tu setahu saya sepakat lah, malam raya tu kita dah boleh takbir. Yang ulama tak sepakat nak stop esok bila. Sebagian kata bila imam masuk masjid stop, ya. Sebagian kata bila imam takbiratul ihram stop. Itu standard mazhab Syafi'i. Malam raya puasa ni dia tak ada masalah sangat. Waktu dia begitu. Yang kedua lafaz.
Tapi kalau hari haji ada 4. Mazhab Syafi'i ada 4. Kalau tengok mazhab lain ada banyak. Pasal nah banyak. Ya. Cuma hak paling standard mazhab Syafi'i ni macam yang kita buat hari ni lah. Subuh Arafah sampai asar hari tasyrik terakhir. Ya. Itu hak paling standard lah. Itu waktu. Yang kedua lafaz. Lafaz ni sebenarnya dia tak ada marfu' daripada Nabi. Ya. Yang ada ialah Nabi bertakbir. Ada riwayat Nabi bertakbir bila Nabi nak pergi sembahyang raya. Sembahyang haji baik, puasa baik. Ada riwayat tu lah. Tapi lafaz yang marfu' setahu saya tak ada. Yang ada yang mauquf. Mauquf ni maknanya takbir sahabat Nabi baca Ibn Abbas. Sebab tu kalau kita lihat Imam Syafi'i sendiri dalam buku fiqh beliau macam dia kata takbir raya ni adalah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Kalau tengok hok teks atau asal pada sahabat, ringkas lagi macam Ibn Abbas kan. Allah Akbar, Allah Akbar. Macam itulah. Allah Akbar, Allah Akbar. Pendek lah, anak pun tak ingat. Nanti anak sama balik. Ya. Dia cerita dia tak ada yang marfu'. Sebab tu apa-apa lafaz takbir yang membawa bertakbir dia boleh kan. Berarti Imam Syafi'i kata takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Kalau tambah dia kata fa in zada fa hasanun, macam itulah lebih kurang. Kalau tambah lebih baik ataupun dibolehkan. Itu yang mari buat panjang-panjang tu. Jadi kalau tuan-tuan takbir hak kita duk baca hari ni, saya ingat tak ada masalah. Tak binah tu. Ya. Boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau saya, kalau bersendirian lah, saya takbir hak ringkas tu je lah. Kalau saya jadi tekong, dulu lah. Sekarang masa kita tak join, tak ada tekong lah. Dulu kita ada tekong, tak ingat juga apa yang panjang tu. Tapi hak basic, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Hatta kalau tuan-tuan Allah Akbar, Allah Akbar, dah kira takbir dah tu. Dia kira takbir lah. Ya. Apa Ustaz? Tekong. Setengah tu ada tekong, kan ada tekong. Ada Saudi pun ada tekong. Macam mana nak jawab ah? Saudi dia tahulah macam mana jawab. Tak boleh jawab, tak kerti. Bagi anak dia okey je. Boleh aja, tak ada masalah, tak ada isu. Boleh aja. Dia isu tekong takbir ni, dia bukan isu tekong takbir saja. Dia balik kepada isu tekong dalam zikir-zikir yang lain pun. Yang tak boleh tu ada tekong, lepas tu dengan satu suara. Yang tak boleh tu dia balik pada hadis Ibnu Mas'ud tu lah, yang diriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi tu. Sunan Ad-Darimi tu. Bila ada orang berzikir la ilaha illallah, subhanallah tu, ada ketua siap kira lagi kan, Ibnu Mas'ud datang larang tu. Maka based on that hadis, zikir dengan tekong ala sautin wahid, dengan satu suara serentak, dia kata tak boleh lah. Makruh ke bid'ah ke tak tahulah kan. Tapi sebahagian lain melihat tak ada masalah. Ya. Macam tu lah cerita dia. Dia balik kat tu Ustaz. Tapi Allah Alam tengok tak ada apa pun, okey je. Ya. Mula-mula itu kita kata ikut sunnah kata. Mana? Mula-mula itulah sini. Tengok asal ni pakai tengok dia. Betul. Sebab dia ingat tak ada masalah lah. Sebab zikir-zikir muqayyad ni, which is after prayer, saya ingat ada orang yang baca, kemudian kita baca semua, saya ingat tak ada masalah sangat. Adapun zikir yang mutlak tu ataupun takbir mutlak tu, kita baca on individual basis lah. Masing-masing baca masing-masing. Tak perlulah kita buat group atau seumpamanya. Jadi hak kita duk buat tu sekiranya okey dah, tak ada masalah pun. Hak muqayyad ni after semayang kan. Jadi kalau ramai-ramai tu, kita semangat sikit. Ya tak? Tapi jangan kuat sangat pula orang duk semayang sunat kat belakang tu. Tapi kalau kita ada sekali, kita takbir lah dulu. Pasal takbir muqayyad after semayang ni digalakkan kita bertakbir dulu. After that baru kita semayang sunat. Dia kalau tengok lah, saya tak tahulah mazhab lain lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, buat takbir hari raya, dia ada dua. Satu, after semayang tu takbir. Ya.
Satu lagi, after semayang dibolehkan kita berzikir atau wirid kita wirid after semayang dulu. Kemudian after that baru kita takbir. Tak ada masalah. Mana dia tak terkeluar sifat muqayyad dia lah. Saya ingat yang paling standard, lepas semayang kita zikir terus, tak silap. Tapi dua-dua tu ada lah dalam mazhab Syafi'i. Saya ingat dalam mazhab lain pun sama juga. Isu ni bukan ada hadis pun. Benda furuk je ni. Ya tak? Jadi lepas semayang nak terus takbir, dah is okay. Nak wirid dulu pun dah is okay. Tak ada masalah sama sekali. Ya? Nak baca lafaz pendek pun boleh, lafaz panjang pun boleh. Mana ada lagi takfir pun boleh. Pasal benda ni tak ada yang marfu'. Ya? Boleh. Okey tu. Jadi tak wahabi lah jawab gitu. Okey dah tu. Aku Lekar Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafar.